Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Jamadil Awal 17 Disember. Berikut tajuk utama malam ini. Penunggang motosikal korban pertama banjir gelombang baru. Kereta terbabas, dua beradik balik kampung terkorban. Hajat dua beradik bersama keluarganya pulang ke kampung untuk menghadiri majlis pertunangan keluarga tidak kesampaian apabila kenderaan yang dinaiki mereka terlibat dalam kemalangan. Dua beradik maut manakala tiga yang lain termasuk ibu bapa mereka cedera apabila kereta dinaiki terbabas sebelum terbalik di kilometer 44.1 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, Bentong awal pagi tadi. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Pahang, Superintenden Kamaruzaman Yusof berkata, kemalangan dipercayai berlaku 3.20 pagi itu melibatkan sebuah keluarga yang dalam perjalanan dari Shah Alam ke Kelantan. Mangsa yang maut adalah Wafa Safia Muhammad Hairi, 17 tahun, dan adiknya Adam Haikal, 12 tahun, dengan kedua-duanya disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala ibu bapa mereka, Muhammad Hairi Ahmad dan Zuraini Zulkifli, kedua-duanya berusia 44 tahun, cedera, manakala anak bungsu mereka, Fahmi Aiman, 10 tahun, dilaporkan parah di kepala. Menurut Superintenden Kamaruzaman Yusof, pemandu dipercayai berhadapan kesukaran mengawal kenderaan disebabkan keadaan jalan yang licin dan kereta itu berpusing beberapa kali sebelum terbalik. Mayat kedua beradik dan mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Bentong bagi rawatan dan bedah siasat. Dua lelaki termasuk seorang pengawal keselamatan didakwa atas 3 pertuduhan iaitu membunuh, menculik seorang juruteknik dengan menyamar sebagai polis bulan lalu. Sebelum ini, dua lagi rakan mereka didakwa atas kesalahan sama dan seorang lagi masih bebas. Kedua-dua mereka dituduh di Mahkamah Magistrate Port Dickson pagi tadi. Mengikut pertuduhan, tertuduh A. Devadas, 41 tahun yang merupakan pengawal keselamatan dan P. Xavier, 43 tahun, merupakan pemandu lori didakwa melakukan kesalahan itu pada 13 November lalu. Bagi pertuduhan pertama, kedua-dua tertuduh bersama 3 lagi rakannya didakwa membunuh dan melarikan mangsa A. Vasuden, 39 tahun, Bandar Spring Hill antara 5.40 hingga 9.45 pagi. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, mati mandatory. Manakala bagi pertuduhan kedua dan ketiga, mereka berhadapan dakwaan di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana melarikan mangsa dan Seksyen 170 Kanun Keseksaan atas kesalahan menyamar sebagai polis di lokasi sama. Tiada sebarang pengakuan dibuat oleh kedua-dua tertuduh. Kes akan disebut semula 27 Januari tahun hadapan dan kedua-dua tertuduh dihantar ke penjara Jelebu untuk tahanan reman penjara. Berdasarkan fakta kes, suspek yang menyamar sebagai anggota polis pergi ke rumah mangsa dan memaklumkan kedatangan mereka adalah untuk siasatan kes samun. Suspek kemudiannya meminta isteri mangsa mengeluarkan barang kemas hasil samun yang dilakukan suaminya yang juga si mati. Di Ipoh, seorang YouTuber dikenali Apin Wan Lebo mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan membuat hantaran komunikasi jelik menerusi akaun Facebook miliknya Mei lalu. Tertuduh Roshafiz Abdul Hamid, 39 tahun, didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi tersebut dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Dia didakwa melakukan perbuatan itu melalui Facebook dengan menggunakan laman profil Apid Wan Lebo pada 1.30 petang 9 Mei 2021. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 233 Fasal 1 Kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233 Fasal 3 Akta sama. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 25 Januari hadapan.
Media pada 11 Mei lalu melaporkan Apit Wan Lebo yang dikenali dengan video-video sindiran atau parodi ditahan polis bagi membantu siasatan susulan video tularnya yang mengkritik cara kerajaan mengendalikan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 di seluruh negara. Video berdurasi 4 minit 15 saat itu memaparkan lelaki terbabit melahirkan perasaan tidak puas hatinya terhadap kerajaan kerana melaksanakan PKP 3.0 yang disifatkan sebagai longgar berbanding PKP 1.0. Seorang lelaki ditemui lemas selepas motosikal yang ditunggangnya dihanyutkan arus deras di Jalan Pulau Manis, Gambang, Kuantan. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, dalam kejadian 12.40 tengah hari itu, M. Gunalan, 38 tahun, menunggang motosikal jenis EX5 melalui jalan terbabit dipercayai untuk pulang ke rumahnya. Mangsa bertindak meredah air berkenaan sebelum motosikal yang dinaiki terbalik dan mangsa dihanyutkan arus deras ke kawasan ladang sawit berhampiran. Main mangsa ditemui tersangkut pada pokok kelapa sawit kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa dipercayai dihanyutkan arus air. Mangsa merupakan kes kematian pertama akibat banjir setakat ini. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan untuk bedah siasat. Terengganu dilanda banjir gelombang kedua apabila 3 daerah iaitu Setiu, Dungun dan Kemaman dinaiki air. Ekoran hujan berterusan dan ada kalanya lebat sejak malam semalam. Setakat jam 5.20 petang tadi, 63 mangsa banjir daripada 14 keluarga dipindahkan di 3 pusat pemindahan sementara PSS. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 3 PPS beroperasi ketika ini iaitu di Setiu, Dungun dan Kemaman. Berdasarkan kenyataan itu, PPS Dewan Orang Ramai Kampung Pasir Raja Hulu Dungun seramai 29 mangsa daripada 7 keluarga, PPS Dewan Sivik Air Putih Kemaman 30 mangsa dari 6 keluarga dan PPS SK Kasar Hulu Nerus 4 mangsa dari 1 keluarga. Sementara itu, mangsa banjir di Kampung Pasir Raja Hulu Dungun berkata perkampungan tepi sungai dan hujan lebat berterusan menyebabkan air naik dengan cepat. Sebab air naik pun cara mendadak. Hujan terlalu lebat. Sekarang air beransur pulih dah. Dah beransur pulih, mungkin esok boleh baliklah rumah. Sebab malam ni pun saya nak balik. Macam ke barang pak tidur, lembek, benda dapur semua simpan atas belaka lagi. Sebab saya pun nak balik pun berjaga-jagalah. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JPKK Pasir Raja, Tengku Mat Yunus Tengku Mat Rani berkata, banjir yang melanda berikutan kampungnya berada di pendalaman dan dasar sungai yang cetek menyebabkan air melimpah dengan cepat. Air sungai yang terlalu cepat daripada atas sana ataupun hululah orang kata. Atas sana jadi dia tak ada sekatan sebab dia kecil-kecil. Rumah pun memang banyak rumah tepi sungai, dah kadang arus alur sungai itu pun dah orang kata cetek lah. Kadang masa-masa 10 tahun 20 tahun dulu pun memang jauh beza lah keadaan arus sungai tu ya sebenarnya. Menurut portal Jabatan Pengairan dan Saliran, paras air Sungai Tebak Kemaman setinggi 18.57 meter mengatasi paras bahaya 18.5 meter setakat jam 5.20 petang, namun menunjukkan penurunan berbanding 18.89 meter pagi tadi. Kampung Sibu Laut yang terletak kira-kira 22 km dari Bandar Kuching, Sarawak merupakan perkampungan berusia ratusan tahun yang berpotensi menjadi lokasi pelancongan. Justru menurut Ketua Kampung, Senap Yassin, kawasan tersebut memerlukan pelbagai bantuan kemudahan asas daripada kerajaan yang akan menerajui negeri Sarawak akan datang seperti benting menangkis ombak, jeti nelayan dan memperbaiki jalan-jalan kampung agar kampung tersebut seiring membangun seperti perkampungan dan bandar yang lain. Hariza Faisal ada laporannya.
Perjalanan menaiki bot dari jeti Kampung Telaga Air menuju ke Pulau Kampung Sibu Laut mengambil masa kira-kira 15 minit. Menurut Snap, 2 tahun sebelum ini, kampung itu merupakan salah satu lokasi tarikan pelancong namun terjejas selepas pandemik COVID-19 melanda negara. Katanya mereka mempunyai azam untuk membangunkan kawasan tersebut agar tidak terus mundur. Hasrat itu semakin tercapai selepas kampung itu mula menerima bekalan air bersih luar bandar sejak 3 minggu lalu. Dan mungkin mereka akan buat satu homestay ataupun buat ikan-ikan masing. Dan kalau lama ini tak dapat diproses langsung kerana oleh kekurangan elektrik, tiada bekalan air, tiada, itulah nak memproses bahan-bahan mentah seperti ikan tu tak dapat dilaksanakan. Justru dia meletakkan harapan agar kerajaan dapat membantu dari aspek kemudahan asas yang lain bagi membantu 120 orang penduduk di kampung berkenaan. Kalau orang Sarawak cakap benteng untuk menangkis ombak, untuk menangkis hakisan yang perlu dipohonlah untuk masa-masa akan datang. Dan adalah lagi seperti jeti nelayan yang telah dijanjikan oleh kerajaan akan membuat satu lagi jeti nelayan untuk Kampung Sibu Laut untuk memudahkan para nelayan datang waktu pulang pagi, waktu pulang dari laut untuk pendaratan ikan. Sementara itu, menurut Jalia Johari, sebagai seorang suri rumah, selain membantu suaminya melakukan kerja-kerja nelayan, dia amat berharap agar tampuk kepimpinan akan datang dapat membantu setiap suri rumah di kampung itu, khususnya dari aspek bantuan peralatan perniagaan kecil-kecilan sekaligus meringankan beban dan meningkatkan pendapatan penduduk. Kalau boleh memang macam itulah. Dari segi peralatan macam mesin, peralatan kuih-muih, banyak lagi lah macam peti ais kah, untuk menyimpan barang yang mentah kah, bolehlah meningkatkan lagi pendapatan untuk membantu keluarga. Setakat ini katanya ada kala dia mengambil tempahan pekasam buluh, ikan masin, belacan dan kuih muih dari penduduk dalam dan luar kawasan kampung. Bagi nelayan Aziro Kamis pula, selain meneruskan insentif dari Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM sebanyak RM300, bantuan kewangan dan peralatan buat nelayan yang terjejas akibat musim tengkujuh juga wajar diberikan, memandangkan kerugian yang terpaksa ditanggung mereka mencecah hingga 50%. Musim kedetok, musim tengkujuh tu kami harapkan ada bantuan dari segi kewangan kah ataupun peralatan kenakan ikan. Sebab musim tengkujuh tu kami orang susah sikitlah nak cari duit kah, sumber rezeki memang ada tersekat sikitlah. Selain itu, penduduk juga berharap agar jalan-jalan kampung dapat dibaiki, lebih-lebih lagi jalan menuju ke sekolah Kampung Sibu Laut bagi mengelakkan insiden buruk berlaku dalam kalangan pelajar yang terpaksa menempuh 10 minit perjalanan menaiki bot untuk ke sekolah. Kampung Sibu Laut ini hanya kira-kira 40 minit dari Bandar Kuching yang dilihat lebih membangun, berbeza dengan perkampungan ini. Namun walaupun jaraknya tidak begitu jauh, mengapa masih ada perkampungan yang dilihat berdepan dengan situasi serba-serbi kekurangan? Mereka ini tidak mengharapkan janji bulan dan bintang maupun kekayaan emas intan permata. Yang mereka harapkan hanyalah keprihatinan dan tindakan pantas dari tampuk kepimpinan. Khadijah Faisal, Berita Al-Hijrah. Dan untuk perkembangan lanjut hari terakhir kempen pilihan raya negeri Sarawak, kita bersama Izzah di Kuching. Silakan Izzah. Baik Adi dan penonton, persaingan di antara 349 calon ini bakal berakhir pada jam 5 petang esok. Dan pastinya kita seluruh rakyat Malaysia nanti tertanya-tanya siapakah yang bakal menerajui tampuk kepimpinan negeri Sarawak. Dan pada esok, sekitar 1.2 juta pengundi bakal keluar mengundi dan 89% telah pun melakukan undian awal pada 14 Disember yang lalu. Seramai 17,885 mengundi melalui pos. Dan penonton, apa yang saya boleh kongsikan, pastinya pertarungan paling panas bagi PRN Sarawak kali ini ialah pertembungan 8 penjuru di Dudong
GPS diwakili Presiden Parti Demokratik Progresif Datuk Seri Tiong King Sing berdepan 5 calon pembangkang dan turut bertanding 2 calon bebas Enggat Uncat dan juga Fadil Muhammad Isa. Sementara itu, pertandingan 4 penjuru merupakan saingan paling banyak bagi PRN Sarawak kali ini, iaitu 33 dun, manakala saingan 5 penjuru di 24 dun. Dan untuk pengetahuan anda, Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang juga merupakan Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu merangkap pengurusi GPS ditentang 3 muka baharu dalam pertandingan 4 penjuru di Gedong. Nah, manakala Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak Datuk Seri Dr. Sing Hui Hian terlibat dalam saingan 4 penjuru di Batu Kawah. Itu serba sedikit perkongsian untuk PRN ke-12 di Sarawak kali ini. Dan sedikit peringatan buat anda ya. SPR ada mengingatkan para pengundi untuk mengurus masa anda keluar mengundi dan pastikan anda mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh SPR, antaranya memakai pelitup muka, sanitasi tangan, mengesan QR code dan memeriksa suhu badan anda. Dan saya kira sampai di sini sahaja laporan secara langsung dari Kuching, Sarawak mengenai PRN Sarawak ke-12. Kita kembali kepada Adi Akmal. Silakan Adi. Baik Iza, terima kasih atas laporan langsung dari Kuching, Sarawak. InsyaAllah selepas ini, demi anak, bapa tidak menyerah kalah. Kembali, seorang bapa tunggal terpaksa menggalas tanggungjawab sebagai ibu dan bapa selepas kematian isteri Jun lalu akibat kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Lebih berat, dia terpaksa menjaga anak lelakinya Muhammad Adam Amshar 9 tahun yang mempunyai penyakit mitral atresia atau jantung terbalik sejak lahir. Kehidupan keluarga ini ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang apabila Abdul Rahman tidak boleh bekerja sepenuhnya bagi menumpukan perhatian terhadap 2 anaknya. Katanya semasa isteri Rafiah Toha masih ada, dia bekerja sebagai pemandu lori ayam dengan upah RM50 satu perjalanan. Namun, selepas kematian isteri, dia hilang punca pendapatan kerana bimbang meninggalkan anak Irin Nadia 11 tahun dan Muhammad Adam sendirian di rumah. Katanya keadaan Muhammad Adam semakin teruk sejak terputus susu khas untuk jantung 3 tahun lalu. Selain kuku membiru, bengkak di bahagian muka dan saluran pernafasan Muhammad Adam juga semakin sempit. Doktor pakar ada memberitahu pembedahan bukan jalan penyelesaian penyakit ini. Dia kan pernah saya jaga dia, sekolah dia. Jadi saya rasa dah tak ada harapan lagi untuk saya boleh gila. Dua saya sayang anak saya. Tapi doktor cakap gitu. Memang tak ada ubat, tak boleh buat. Tak boleh buat. Dia Malaysia, kata doktor 3 orang je ada sakit ni. Tapi kata dia tak boleh. Macam mana pun tak boleh. Awak jaga betul-betul. Jangan kasih dia lasak. Baik dengan dia. Kasih dia gembira. Jangan kasih dia hati susah. Yelah. Kini Abdul Rahman hanya bekerja sambilan memotong rumput dengan pendapatan kira-kira RM500 sebulan. Dia akan menghantar dan menjemput Muhammad Adam menaiki motosikal kerana anaknya tidak boleh lasak dan penat. Abdul Rahman berharap ada pihak yang sudi menyumbangkan susu khas jantung bagi mengurangkan saluran sempit pernafasan yang dihidapi anaknya. Dengan kos 1 tin susu tersebut RM150, sebulan Muhammad Adam memerlukan 4 tin susu. Keluarga ini mendapat bantuan bulanan daripada Baitul Mal bagi kategori keluarga asnaf sebanyak RM550 sebulan. Nasib keluarga ini mendapat perhatian Yayasan Sultanah Fatimah. Pengerusinya Datuk T. Siu Kiong berkata, pihak yayasan akan menanggung kos susu khas jantung untuk tempoh setahun. Dan kita bagilah setiap bulan kena 400 lebih untuk beli susu. Memandangkan pendapatan bapa saudara Rahman pendapatan yang tak tentu, kerja sampingan kan. Maka kita setuju bagi RM5,000 kepada saudara Rahman untuk perbelanjaan 1 tahun. Untuk kos susu lah. Kalau kita
akan datang kita tengok yang lanjut dia macam mana. Tengok dia ucap terima kasih kerana dia hanya anak okey saja. Mereka yang mahu menyumbang boleh menghubungi Abdul Rahman di talian 013 5453 175. Sebuah kompleks pendidikan khusus buat anak-anak mualaf yang pertama di negara ini bakal dibina di Melaka. Dikenali sebagai Akademi Al-Bayan, tahfiz dakwah berkenaan akan memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 300 anak mualaf seluruh negara. Bakal dibina atas tanah seluas 0.78 hektar di Mukim Peguh Al-Gajah. Pengarah Eksekutif Al-Bayan Global Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan berkata, kerja-kerja pembinaan akan dimulakan awal tahun depan dan dijaga siap sepenuhnya dalam tempoh 12 bulan. Katanya matlamat pembinaan akademi itu selari dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah untuk membimbing golongan anak mu'allaf sebagai da'i. InsyaAllah inilah tanah dia seluas 2 ekar, hampir 2 ekar yang mana kita akan membangunkan Akademi Al-Bayan iaitu tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf. Yang mana kalau kita tengok tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf ini kita asaskan adalah bertujuan untuk memperkukuhkan anak-anak mu'alaf yang mana mereka ni merupakan aset terpenting umat Islam. Kalau kita tengok anak mu'alaf ini bukanlah mereka kategori yang kedua ataupun yang ketiga yang boleh kita pinggirkan, tetapi dia merupakan aset terpenting. Mengulas lanjut, beliau berkata pembinaan akademi itu dijangka bakal menelan belanja kira-kira 10 juta ringgit. Apabila siap kelak, akademi itu akan turut dilengkapi kediaman pengajar sepenuh masa, rumah warga emas serta inap desa. Justru katanya, pihaknya turut memohon sumbangan orang ramai bagi membolehkan perancangan pembinaan Akademi Pendidikan Anak Mu'alaf pertama itu dapat direalisasikan. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan ke tabung pembangunan Al-Bayan boleh berbuat demikian menerusi akaun Maybank Akademi Al-Bayan 5642 5861 2134 atau 2626 4300 007507 untuk RHB atau layari www.academyalbayan.com. Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE serah sumbangan lebih RM279,000 kepada anak-anak yatim dan penjaga rumah aman Shah Alam. Pengurus besarnya Nur Muhammad Razali Abdullah berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban keluarga yang kehilangan orang tersayang ketika pandemik COVID-19 melanda. YIDE telah menyalurkan bantuan kewangan one-off RM500 kepada 296 keluarga terjejas dengan peruntukan RM148,000 setahun. Selain itu, ia juga memberikan bantuan persekolahan RM200 setahun kepada 659 pelajar anak yatim dengan peruntukan RM131,800. Kesemua bantuan kewangan itu telah dikreditkan ke akaun penjaga anak yatim dan anak-anak yatim sendiri. Di mana kita sedia maklum COVID-19 ini telah meragut ramai ketua keluarga dan hasil kita punya bancian dan juga dapatan kita kita mendapat permohonan seramai 659 orang anak yatim daripada 296 keluarga yang telah menjadi yatim dan jadi terpiatu disebabkan kematian bapa atau kematian ibu dan bapa disebabkan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian pada program penyerahan sumbangan COVID-19 dan menyantuni 13 anak yatim yang kehilangan ibu bapa di sekitar Sungai Buloh siang tadi. Permohonan bantuan dalam talian itu dibuka 1 hingga 30 November lepas. Terima kasih sangatlah hari ini saya dapat sumbangan daripada Yayasan Islam Darul Ihsan ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih. Sumbangan ni saya akan gunakanlah untuk sekolah anak. Tak lama lagi dia akan buka sekolah menengah. Lagi banyak nak guna duit. Itulah tadi. Alhamdulillah lah. Syukur alhamdulillah. So kamilah yang tanggunglah. Jadi untuk bantuan Yayasan Islam Darul Ihsan ni saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yayasan kerana sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan beban untuk kami lah
sekeluarga. Terima kasih. Alhamdulillah sangat-sangat dengan adanya yayasan macam ni dapat mengurangkan beban saya lah sebagai ibu tunggal. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas sumbangan ni. Dengan adanya sumbangan ni dapat ringankan beban saya memandangkan sekolah pun akan buka pada tahun depan. Mereka ingin menyumbang boleh salurkan bantuan ke dalam akaun Bank Islam, Yayasan Islam Darul Ihsan yang tertera. Korban kebakaran Osaka dijangka meningkat. 27 individu dikhawatiri maut dalam satu kebakaran besar sebuah bangunan komersial di Osaka, Jepun. Setakat ini 5 mangsa disahkan terkorban dalam insiden itu. Kebakaran dikesan pada jam 10.18 pagi waktu tempatan di tingkat 4 bangunan 4 tingkat itu. 70 jentera bomber dikejarkan ke lokasi kejadian yang terletak di kawasan perniagaan yang sibuk berhampiran stesen kereta api Kitashinchi. Bangunan itu turut menempatkan sebuah klinik kesihatan mental. Menurut saksi kejadian, mereka melihat asap hitam menjulang ke udara. Api berjaya dikawal dalam masa setengah jam. Bomber mengesahkan 20 meter persegi kawasan bangunan itu hangus dijilat api. Berdasarkan siasatan awal, pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan kebakaran berpunca perbuatan khianat. Insiden kebakaran merenggut nyawa amat jarang berlaku di negara matahari terbit itu yang mempunyai standard keselamatan bangunan yang tinggi. Di Filipina, taufan paling kuat yang melanda negara itu tahun ini mengorbankan seorang mangsa setiap ini. Manakala lebih 300,000 rakyat negara itu terpaksa meninggalkan kediaman mereka. Taufan Rai yang berkelajuan 155 km sejam itu mengakibatkan pokok tercabut, tiang elektrik tumbang serta banjir. Rakaman video menunjukkan pasukan keselamatan menyelamatkan kanak-kanak yang terperangkap di kediaman mereka akibat banjir paras pinggang. Menurut media tempatan, penduduk di Bandar Surigao, Selatan Mindanao kelihatan terkejut dengan bencana itu. Kebanyakan bangunan musnah teruk ibarat telah dibom. Lebih buruk, jalan-jalan utama terpaksa ditutup akibat dihalang pokok dan tiang elektrik yang tumbang. Menurut penduduk tempatan, kali terakhir mereka dilanda taufan sekuat ini adalah pada tahun 1980-an. Selepas membadai wilayah Palawan, taufan kategori 5 itu kini dilaporkan sedang menuju ke Laut Cina Selatan ke arah Vietnam. Kembali. Peneraju serta pengeluar telekong inovasi Siti Khadijah Apparel Sdn Bhd menawarkan kursus kemahiran jahitan kepada individu yang berminat menerusi anak syarikatnya SK Sri Kandi Sdn Bhd atau lebih dikenali sebagai Sri Kandi Skills College. Pengasasnya Fazilah Endah Sulaiman berkata, menerusi kursus jahitan dari Zero to Pro itu, pelajar bukan sahaja berupaya menghasilkan produk inovasi jahitan yang baik serta berkualiti, malah berpotensi menjana lebih pendapatan. Beliau berkata dengan melahirkan lebih ramai bakat baru dalam bidang jahitan, ia secara langsung meningkatkan tenaga mahir tempatan berkemahiran tinggi sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga asing. Tagline Sri Kandi ini adalah dari Zero to Pro. Maknanya tanpa asas jahitan sehingga boleh menjadi seorang profesional di bahagian jahitan dan juga boleh menjadi usahawan. Kepada bakal-bakal pelajar di luar sana yang ingin belajar di Sri Kandi College, Siti Khadijah menawarkan secara percuma pembelajaran di Sri Kandi ini kerana masih ada tempat-tempat untuk pelajar-pelajar tapi amat terhad. Selain dilengkapi dengan kemudahan peralatan moden serta mesin berteknologi tinggi dalam menghasilkan dan mereka bentuk fashion terkini, pelajar turut didedahkan dengan modul serta pelbagai teknik jahitan berkualiti bagi membolehkan mereka bersaing di peringkat lebih tinggi. Saya selama dekat sini dah hasilkan 5 buah baju. Blouse, skirt, seluar selek, baju kurung dengan cheongsam. Pengalaman saya kat sini seronok lah sebab dapat cikgu yang banyak membantu. Dari saya tak ada
tak tahu apa-apa sehingga saya dapat tahu jahit. Dulu saya tahu basic, sekarang saya dah banyak pengalaman lah jahit, nak mencantikkan semua hasil jahitan. Banyaklah pengalaman menarik, macam jumpa kawan-kawan. Lepas tu saya daripada tak tahu apa-apa, saya dah boleh buat baju wedding, dah banyak pengalaman, dah boleh menjahit, dah ambil banyak tepahan. Sehingga kini, Sri Kandi Skills College berjaya melatih kira-kira 200 pelajar kursus jahitan yang mana sebahagiannya telah pun berkhidmat dengan syarikat induk Siti Khadijah. Bagi sebarang pertanyaan lebih lanjut, orang ramai boleh layari maklumat seperti tertera. Sejak ditubuhkan pada 2009, Siti Khadijah Apparel Sdn Bhd semakin berdiri teguh dan berjaya mengukuhkan namanya di persada antarabangsa. Kini, ia mempunyai rangkaian 38 butik di seluruh negara. Gains Education Group Sdn Bhd Gains bersedia untuk melebarkan sayap dengan membawa pendidikan asas swasta Malaysia yang merangkumi peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah ke peringkat antarabangsa. Menurut pengarah eksekutif Gains, Datin Zaliza Alias, pengalaman serta kualiti pendidikan yang dimiliki syarikatnya dipercayai mampu menjadi kekuatan dalam menarik minat pelajar luar sekaligus dapat menjadi komoditi baharu untuk negara. Sudah sampai masanya sebenarnya Malaysia membawa pendidikan asas iaitu peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah swasta kita ke persada antarabangsa untuk kita bawa pelajar-pelajar daripada luar negara masuk ke dalam negara kita dengan lebih aktif lagi dan untuk kita bawa pendidikan Malaysia, pendidikan swasta Malaysia ini ke luar negara untuk kita ekspor. Jelas beliau pihaknya sentiasa menerima maklum balas yang memberangsangkan susulan Malaysia sentiasa menjadi pilihan pelajar luar negara untuk menyambung pelajaran disebabkan oleh kualiti pendidikan serta keseimbangan dari segi nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan. Beliau berkata demikian kepada Berita Al-Hijrah semasa menghadiri Minggu Pendidikan di Dubai Expo 2020 bersama Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang berlangsung dari 1 Oktober 2021 hingga 31 Mac 2022. Gains Education Group Sdn Bhd telah menjadi wakil tunggal Malaysia yang dijemput untuk berkongsi berkenaan pendidikan asas swasta dalam acara pentas Terra Auditorium Expo Dubai yang dihadiri wakil-wakil dari 192 negara secara fizikal dan virtual. Bersempena expo tersebut, Datin Zaliza Alias berkongsi kejayaan yang dicapai dalam pelaburan pendidikan sekolah swasta dan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Gains yang telah berjaya merangkul 3 anugerah antarabangsa pendidikan itu mempunyai 74 cawangan serta franchise prasekolah jenis aulad di Malaysia dan Indonesia, Sekolah Antarabangsa Idrisi dan Sekolah Tinta. Terbaru, Sekolah Antarabangsa Idrisi dibuka di EduCity Iskandar Puteri Johor dengan kemudahan asrama eksklusif selain kampus pertamanya di Setia Alam. Manakala Sekolah Tinta yang merupakan model sekolah berkonsepkan pembelajaran sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM juga membuka segmen sekolah menengah di kampusnya di Glen Mary, Shah Alam. Sebelum berpisah, jom kita hayati petikan keluarga Malaysia ini. Dengan iktikad menjaga keluarga Malaysia, setiap perancangan kerajaan berpaksikan kesejahteraan rakyat supaya terpelihara seperti sebuah keluarga. Sekian Berita Al-Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan menarik dan artikel eksklusif. Assalamualaikum dan selamat malam.